Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi subtopik 5.3. Jadi kita tengok aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Yang pertama, penyelidikan genetik merupakan kajian sistematik terhadap struktur, fungsi dan ciri-ciri yang dikawal oleh jin untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan, pertanian, sains forensik dan juga genealogi. Forensik ni maksudnya yang melibatkan kajian mengenai jenayah. Contohnya yang melibatkan bukti-bukti biologi. Seperti kadang bila berlaku jenayah ni mungkin kita jumpa kepala saja ataupun jumpa tangan saja, kaki saja. Maka itu dapat ditentukan siapakah empunya tangannya, siapakah yang membunuhnya kalau ada bukti daripada darah si pembunuh dan sebagainya. Manakala untuk genealogi ni adalah kajian mengenai asal usul kita lah. Kita yang melibatkan genetik kita. Okey, secara umumnya kalau kita tengok pada peta iThink ini, aplikasi penyelidikan genetik, kita ada beberapa bidang utama yang menggunakan penyelidikan genetik ini. Kita ada bidang pertanian, kita ada bidang perubatan, kita ada bidang genealogi dan juga kita ada bidang sains forensik. Okay, yang kedua, dalam bidang perubatan, penyelidikan genetik dijalankan untuk tujuan-tujuan yang berikut. Yang pertama, kita ada sel bakteria dan yeast digunakan untuk menghasilkan hormon insulin yang lazimnya dihasilkan oleh pankreas dalam badan manusia untuk digunakan dalam rawatan penyakit diabetes mellitus, itu kencing manis. Jadi kalau kita mengharapkan kepada manusia sendiri untuk menghasilkan banyak insulin ini mungkin tak mencukupi lah untuk kita gunakan untuk rawatan orang kencing manis. Jadi saintis telah mencari jalan biasanya menggunakan bakteria lah. Bakteria tadi dia punya DNA dia digabungkan dengan DNA daripada pankreas untuk menghasilkan insulin tanpa henti lah. Jadi ini proses yang menghasilkan insulin dengan cepat. Yang kedua, kultur bakteria yang diubah suai digunakan untuk menghasilkan protein dinamakan sebagai interferon, seperti yang dihasilkan dalam sistem keimunan manusia. Jadi interferon digunakan dalam rawatan kanser untuk pertahanan badan daripada serangan bakteria dan juga virus. Yang ketiga, C, maklumat genetik dalam biri-biri diubah suai untuk menghasilkan susu yang mengandungi protein bagi merawat penyakit hemofilia. Jadi penyakit hemofilia ni, kalau awak masih ingat, penyakit yang di mana darah lambat membeku. Jadi kalau orang tu tahu dia hemofilia dan bila contohnya terluka, mestilah cepat-cepat pergi ke klinik untuk mendapatkan suntikan protein untuk membantu pembekuan darah sebelum darah hilang dengan lebih banyak lah. Okey, D, merawat penyakit gangguan jin melalui kaedah terapi jin. Okey, yang ketiga, dalam bidang pertanian, penyelidikan genetik digunakan dengan memodifikasikan makanan secara genetik bagi mendapatkan ciri-ciri tanaman dan haiwan ternakan yang diingini. Contohnya yang pertama, A, dia kata tanaman dan haiwan ternakan yang cepat matang. Contohnya ayam yang kita makan, ayam KFC itu, contohnya yang bandar. Biasanya umur dia 3 bulan dah dapat sembelih dah. Maksudnya cepat matang lah. Kalau ayam kampung mungkin mengambil masa setahun untuk matang, untuk cukup pembesaran dia. Okay, yang kedua, B, hasil atau produk tanaman dan haiwan ternakan yang banyak dan berkualiti tinggi. Okay, dan yang ketiga, C, tanaman dan haiwan ternakan yang berdaya tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca yang melampau. Seperti mana yang kita hadapi sekarang, kita mengalami pemanasan global. Cuaca berubah dengan cepat. Okey, yang keempat, ujian DNA membolehkan kajian salah silah keluarga dijalankan untuk genealogi genetik. Dan dapat menyelesaikan kes jenayah dalam bidang sains forensik. Sains forensik melibatkan kajian-kajian sains dan teknologi untuk mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian jenayah berdasarkan bukti-bukti saintifik yang diperolehi.
Okey, sekarang kita tengok kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Jadi pada tahun 1990, ahli sains melancarkan satu projek penyelidikan genetik antarabangsa yang dikenali sebagai projek genom manusia. Objektif utama projek genom manusia adalah untuk menentukan urutan base DNA daripada 3 bilion pasangan base DNA dan semua jin manusia yang berjumlah lebih kurang 20,000 hingga 25,000 dengan lengkap dan tepat. Dan yang ketiga, dengan membanding dan membezakan struktur DNA manusia, pakar jin dapat menentukan genealogi dan hubungan keluarga, menyelesaikan kes jenayah dan mengenal pasti jin yang menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, diabetes dan juga asma. Jadi penyakit-penyakit ini disebabkan oleh keturunan. Jadi kita dah kena pasti sebenarnya genom manusia dah berjaya. Semua jin yang mengawal sifat-sifat manusia telah pun dikenal pasti. Yang keempat, penyelidikan genetik memberikan kesan yang baik dan buruk terhadap kehidupan manusia. Sebagai contoh, projek genom manusia dapat menentukan genom manusia tetapi turut membolehkan ahli sains mengklon manusia. Jadi itu setakat ini tidak dibenarkanlah. Satu dunia ini kita ada ketetapan tidak membenarkan klon manusia. Yang kelima, sehingga kini perklonan manusia masih lagi menjadi isu sosio-saintifik global. Yang keenam, aplikasi penyelidikan genetik meningkatkan kualiti kehidupan melalui yang pertama, sains forensik. Jadi kita dapat kurangkan jenayah dengan cepat sebab kita ada bukti yang secara saintifik. Yang kedua, terapi jin dengan menyisipkan jin normal ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menggantikan jin yang rosak. Dan yang terakhir, kita ada genealogi genetik. Jadi kita dapat tentukanlah asal keturunan kita dan sebagainya. Okey. Kita tengok praktis 5.3 untuk subtopik 5.3 ni. Jadi ini soalan yang boleh kamu tanyakan pada diri kamu dan cuba jawab untuk menentukan kefahaman dan ingatan kamu dengan apa yang telah pun kita belajar dalam video-video sebelum inilah. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mutasi? Yang kedua, namakan jenis mutasi yang ditunjukkan dalam rajah 1. Mana rajah 1? Di bawah ni. Okey, rajah 1 di sini rajah. Yang ini yang kedua. Jadi kita ada, ingatlah kita ada dua jenis mutasi saja. Mutasi jin dan mutasi kromosom. Yang kedua, nyatakan 3 faktor yang boleh menyebabkan mutasi. Yang ketiga, padankan contoh penyakit disebabkan oleh setiap jenis mutasi yang berikutlah. Kita ada mutasi jin, kita ada mutasi kromosom. Pilihan penyakit, kita ada sindrom Turner, buta warna, sindrom Down dan juga albinisme. Yang keempat, nyatakan 2 sumbangan penyelidikan genetik dalam bidang yang berikut. Kita ada bidang perubatan, bidang pertanian. Yang kelima, nyatakan 1 contoh sumbangan penyelidikan genetik dalam sains forensik. Dan yang keenam, apakah genealogi genetik. Okey, sekarang kita sambung pula dengan subtopik 5.4 iaitu teknologi kejuruteraan genetik. Jadi yang pertama, kejuruteraan genetik yang bermula pada tahun 1970-an melibatkan pengendalian atau manipulasi jin. Yang kedua, kejuruteraan genetik melibatkan aplikasi teknologi untuk mengganti, memindah atau memodifikasikan jin dari satu organisma ke dalam organisma yang lain untuk mendapatkan ciri organisma yang diingini. Yang ketiga, antara contoh kejuruteraan genetik termasuklah yang pertama, kita ada terapi jin. Yang kedua, DNA recombinant, penggunaan plasmid. Plasmid ni maksudnya kita gunakan organisma lain. Yang ketiga, kita ada organisma termodifikasi genetik. Genetically Modified Organism atau GMO. Jadi ini ada organisma yang diubah genetiknya. Sekarang kita tengok terapi jin. Yang pertama, dalam terapi jin, jin yang menyebabkan penyakit gangguan jin digantikan dengan jin yang sihat atau normal. Berikut merupakan contoh penyakit-penyakit yang boleh dirawat dengan menggunakan terapi jin. Kita ada hemofilia, kita ada penyakit Huntington, kita ada kanser, kemudian kita ada amyotrophic lateral sclerosis ALS dan kita ada cystic fibrosis. Sekarang kita tengok pada rajah 2.5 ni ditunjukkan apa yang dilakukan dalam terapi jin ini.
Kita besarkan sikit. Okay. Yang pertama, sel stem dengan gene yang menyebabkan penyakit diambil daripada pesakit. Sel stem dia. Okay. Sel stem ni maksud sel yang boleh bermitosis untuk menghasilkan sel-sel yang lain. Okay. Yang kedua, di dalam makmal, virus diubah suai secara genetik supaya tidak menyebabkan penyakit kepada manusia. Okay. Yang ketiga, jin yang sihat dimasukkan ke dalam virus. Yang keempat, virus yang diubah suai bercampur dengan sel stem penyakit, sel pesakit di sini. Sel stem yang kita ambil tadi. Yang kelima, sel menjadi terubah suai secara genetik. Kemudian yang keenam tadi, sel yang diubah suai secara genetik disuntik ke dalam badan pesakit untuk menghasilkan protein atau hormon yang diperlukan. Dan yang ketujuh, sel yang diubah suai menghasilkan protein yang dikehendaki. Okay. Contohnya untuk penyakit hemofilia lah, dia tidak ada faktor 8 sejenis protein. Jadi gabungan sel ini yang telah diubah suai genetiknya ini akan menghasilkan faktor 8 tersebut. Jadi itu contoh untuk terapi jin. Okey, untuk teknologi DNA recombinant pula, dalam DNA recombinant, jin yang membawa ciri yang diingini dipindahkan dari satu organisma ke dalam organisma yang lain, iaitu menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu genetik baru. Contohnya, yang pertama dalam bidang perubatan, penghasilan insulin dengan bantuan bakteria. Jadi kita tengok pada rajah 5.26 ini. Jin yang mengawal pengeluaran insulin manusia dipindahkan ke dalam sel-sel bakteria untuk membolehkan bakteria tersebut menghasilkan insulin. Oleh sebab bakteria dapat membiak dengan cepat, dengan mudah dan cepat, banyak insulin dapat dihasilkan untuk menampung keperluan insulin pesakit diabetes. Jadi sini tunjukkanlah. Yang pertama kita akan ambil DNA daripada sel pankreas. Kemudian kita gunakan sel bakteria. Sel bakteria ni dia ada DNA yang berbentuk cincin, dinamakan sebagai plasmid. Jadi daripada sel pankreas tadi kita gunakan enzim pemotong untuk menghasilkan jin insulin manusia. Kemudian kita gunakan kaedah recombinant menggabungkan DNA plasmid tadi dengan sel recombinant daripada sel pankreas daripada manusia tadi. Kemudian kita masukkan semula ke dalam bakteria, dan bakteria tadi dibiakkan dan dia akan menghasilkan sangat banyak bakteria, dan bakteria ini tidak akan berhenti menghasilkan insulin. Insulin tersebut akan dikumpulkan oleh saintis dan ditulinkanlah. Jadi penerangan di sini, yang pertama, jin insulin manusia dipotong menggunakan enzim pemotong di sini. Yang kedua, plasmid bakteria dipotong dengan menggunakan enzim pemotong juga. Yang ketiga, DNA recombinant dimasukkan ke dalam sel bakteria semula. Yang keempat, sel bakteria dengan DNA recombinant mengganda dalam tangki penapaian. Dan yang kelima, pengekstrakan dan penurunan insulin manusia. Jadi itu yang dilakukan. Okey, seterusnya masih lagi dalam bidang pertanian, penghasilan padi dengan vitamin A di sini. Ini beras emas, ini beras biasa. Contoh dia berikan hasil daripada perbezaan genetik. Jadi jin yang mengawal pembentukan bahan binaan vitamin A dipindahkan ke dalam sel-sel padi untuk membolehkan padi menghasilkan vitamin A. Oleh itu beras yang terhasil mengandungi vitamin A yang dikenali sebagai beras emas ini. Okey, info ekstra. Terapi jin juga boleh dilakukan pada embrio yang masih berada dalam kandungan ibu secara in vivo. Ini untuk kalau dapat ditentukan bahawa embrio tadi ada masalah genetik, maka boleh kita gunakan terapi jin ini jugalah untuk mengubati penyakit tersebut. Okey, untuk organisma termodifikasi genetik GMO, organisma termodifikasi genetik ataupun genetically modified organism, GMO, adalah organisma yang mempunyai jin yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Yang kedua, organisma termodifikasi genetik GMO diubah suai supaya mempunyai jin yang membawa ciri yang diingini. Contohnya, yang pertama, tumbuhan GMO lazimnya mempunyai daya tahan terhadap serangga dan racun rumpai, tahan terhadap keadaan persekitaran yang kurang sesuai seperti cuaca kering atau sejuk, serta mempunyai hasil pengeluaran yang banyak dengan kandungan nutrien yang tinggi.
Yang kedua, sesetengah tumbuhan GMO menghasilkan vaksin dan dadah untuk melestarikan hidup manusia dan hidupan lain. Yang ketiga, haiwan ternakan GMO biasanya mempunyai tahap imuniti yang lebih tinggi terhadap penyakit dan parasit, kadar pembesaran yang tinggi, hasil susu dan daging yang banyak, dan bermutu tinggi dengan kandungan nutrien yang tinggi. Dan yang keempat, bakteria GMO dapat menghasilkan bahan seperti insulin, enzim dan ubat, menguraikan tumpahan minyak, mengurangkan pencemaran karbon dan bahan toksik, menghasilkan atau menguraikan bahan plastik dan menghasilkan bahan api seperti biodiesel dan juga butanol. Jadi itu antara kegunaan organisma termodifikasi genetik ataupun genetically modified organism GMO. Okay, sekarang kita tengok kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. Kita tahu kebaikan dia. Yang pertama, kebaikannya adalah organisasi termodifikasi genetik GMO yang merupakan spesies baru dihasilkan. Lawan dia, keburukan dia, kepupusan spesies original organisma asal yang akan digantikan oleh spesies baru dengan ciri yang berlainan. Ini kerana organisma GMO ni lebih kuat berbanding dengan organisma semula jadi. Yang kedua, kebaikan dia, ibu bapa yang mengetahui embrio atau bayi mereka yang belum lahir yang menghidap penyakit baka atau gangguan jin yang serius boleh memilih untuk meneruskan kandungan ataupun tidak. Jadi keburukan dia, ini masalah dia. Pengguguran anak merupakan masalah moral, etika dan agama yang dipandang serius dan perlu diambil perhatian dengan sewajarnya. Kebaikan yang ketiga, bahan perubatan seperti insulin, enzim, hormon, interferon dan antibiotik dapat dihasilkan secara besar-besaran. Tapi keburukan dia, penyalahgunaan bahan perubatan menghasilkan bakteria yang mempunyai daya tahan terhadap antibiotik lalu mengakibatkan kemunculan penyakit yang sukar dirawat. Kebaikan seterusnya, kualiti dan kuantiti hasil pertanian seperti tomato, kacang soya dan haiwan ternakan dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mengelakkan masalah kebuluran dan juga kekurangan makanan. Tapi kesan buruknya, makanan yang banyak dan murah meningkatkan kadar populasi sedunia. Hal ini meningkatkan masalah sosial, ekonomi, kesihatan dan kualiti hidup secara global. Kebaikan seterusnya, tanaman dan haiwan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit lebih tinggi berbanding dengan generasi sebelumnya dapat dihasilkan. Keburukan dia, hasil kejuruteraan genetik mungkin menyebabkan alahan dan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Jadi banyak negara-negara maju, rakyat dia tidak mahu menggunakan produk GMO ini kerana takut kepada hasil sampingan dia lah, kesan sampingan dia. Seterusnya, kebaikan dia, penyakit baka dapat dikenal pasti dan dirawat. Keburukan dia, penyalahgunaan pengubahsuan genetik seperti senjata biologi dapat membahayakan manusia. Jadi untuk mengelakkan penyalahgunaan, kita tengok mengenai etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Yang pertama, sehingga hari ini terdapat banyak isu etika dan agama yang berkaitan dengan kejuruteraan genetik masih lagi belum diselesaikan. Sebagai contoh, kontroversi tentang pengklonan manusia untuk menghasilkan organ seperti jantung untuk digunakan dalam pemindahan jantung. Contohnya kalau katakan ada seorang kanak-kanak ni dia ada masalah jantung dan semasa dilahirkan dia simpan sel stem dia pada uri dia di hospital. Jadi saintis boleh ambil sel daripada uri dia tu untuk menghasilkan kanak-kanak yang sama genetiknya dengan kanak-kanak yang sakit jantung tadi, hanya untuk diambil jantungnya sahaja. Jadi itu seolah-olah pembunuhan jugalah. Jadi bila kita klonkan uri tadi, kita akan dapat seorang manusia yang sama genetiknya dengan kanak-kanak yang dilahirkan sebelum itulah. Yang ketiga, oleh sebab penderma organ di Malaysia semakin berkurangan, penggunaan organ klon dalam pemindahan organ menjadi isu etika dan juga isu sosio-saintifik. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi kejuruteraan genetik boleh menghasilkan bayu bahaya yang mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan
menyebabkan ekosistem, menjejaskan ekosistem semula jadi. Contohnya kalau kita menghasilkan virus yang kuat ataupun bakteria yang kuat dan terlepas ke alam sekitar. Jadi ini boleh menghasilkan virus dan bakteria yang sukar untuk dibunuh. Jadi ini yang menyebabkan bahaya kepada ekosistem semula jadi. Okay. Yang kelima, diberikan di sini contoh penghasilan senjata biologi seperti virus berbahaya yang boleh menyebabkan kemusnahan virus, kemusnahan hidupan secara besar-besaran. Okay. Kalau kamu masih ingat semasa mudanya keluar COVID-19, ada banyak teori mengatakan dia merupakan senjata biologi. Sebab kita tengoklah kesan dia, berapa juta dah rakyat dunia telah pun meninggal disebabkan oleh COVID-19. Okay. Yang keenam, keselamatan makanan dan daripada kebanyakan produk-produk organisma termodifikasi genetik GMO juga belum dapat dipastikan. Okay. Yang ketujuh, kejayaan tanaman dan haiwan ternakan yang dimodifikasi secara genetik telah menyebabkan perkembangan ekonomi pertanian dalam negara seperti Malaysia dan Thailand. Okay. Jadi Malaysia pun banyak kajian mengenai pokok sawit, kajian mengenai padi, juga lembu dan sebagainya yang melibatkan kejuruteraan genetik. Yang ke-8, justru sebarang penyelidikan genetik mestilah memenuhi etika yang telah ditetapkan dan sentiasa mematuhi pandangan dan undang-undang ini. Ini bagi mengelakkan teknologi kejuruteraan genetik daripada disalahgunakan. Jadi etika dalam kejuruteraan genetik ini kita tengok. Yang pertama, tahap keselamatan produk GMO belum dapat dipastikan. Jadi ini isu dia. Kemudian berkemungkinan penghasilan senjata biologi daripada teknologi genetik. Ini memang boleh berlaku. Kemudian pengklonan manusia walaupun diharamkan, tapi tak pelik jika ada saintis yang mencuba. Yang keempat, menjejaskan perkembangan ekonomi pertanian. Okey, jadi kita ada praktis 5.4 di sini. Kamu boleh tanyakan pada diri kamu, cuba jawab untuk uji kefahaman dan juga ingatan kamu pada apa yang kita belajar pada video sebelum ini. Jadi yang pertama, apakah kejuruteraan genetik? Yang kedua, berikan 3 contoh kejuruteraan genetik. Yang ketiga, namakan satu contoh penyakit gangguan jin yang boleh dirawat melalui terapi jin. Ini soalan yang keempat, Rajah 1. Ini Rajah 1 menunjukkan satu prosedur yang biasa digunakan dalam kejuruteraan genetik. Mengapakah jin dipindahkan dari DNA suatu organisma kepada organisma lain dalam prosedur di atas? Soalan yang kelima, namakan satu contoh makanan yang menggunakan DNA recombinant untuk menambah baik kualitinya. Yang kedua, apakah ciri yang diingini yang dipindahkan ke dalam DNA makanan dalam soalan 5A? Soalan yang keenam, apakah yang dimaksudkan dengan GMO? Dan yang ketujuh, nyatakan kepentingan mewajarkan etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Jadi kita berhenti dulu di sini. Kita akan sambung di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.